Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama sekali, marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya serta taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian dan perbincangan kita. Alhamdulillah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, hari ini insya-Allah kita akan menyambung perbincangan daripada kitab Fiqh Sunnah kita, di mana kita menggunakan kitab Fiqh Sunnah, dan pengajian kita ini adalah pengajian live daripada antara proses ataupun usaha dakwah Masjid Qasim Singapura. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah hari ini kita meneruskan pengajian kita dan kita menyambung perbincangan di muka surat 473. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada pertemuan kita yang lalu, kita telah bincangkan mengenai solat witir, alhamdulillah, dan di dalam pertemuan kita minggu yang lalu, perbincangan kita mengenai solat witir, kita telah bincangkan mengenai bilangan rakaat, dan kita telah bincangkan mengenai waktu yang terafdal, dan kita juga telah mengupas mengenai membaca doa kunut pada solat witir. Dan dalam perbincangan kita pada minggu yang lalu, dalam masalah doa kunut juga telah kita kupaskan. Di sana ada beberapa jenis doa kunut, antara lain sebagai contoh kunut nazilah dibaca ketika umat Islam menghadapi masalah bencana dan sebagainya. Dan ada juga perbincangan pada minggu yang lalu mengenai membaca doa kunut pada solat subuh. Alhamdulillah, semuanya telah kita kupaskan pada pertemuan kita yang lalu. Hari ini insya-Allah kita akan meneruskan perbincangan dalam bab seterusnya, bab yang ketujuh, yakni solat qiyamul lail. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di dalam bab kita pada hari ini, penulis sebelum membincangkan tentang bab ini secara mendalam tentang bagaimana tata cara solat qiyamul lail dan juga bilangan rakaatnya, waktu yang terafdal dan sebagainya, penulis seperti biasa mulakan dengan membincangkan keutamaan solat qiyamul lail. Para jemaah yang dirahmati Allah, ketahuilah solat qiyamul lail adalah antara solat yang sangat ditekankan dan sangat digalakkan, mempunyai ganjaran fadilat yang begitu besar sekali. Apakah antara ganjaran atau fadilat seseorang yang mendirikan solat qiyamul lail? Para jemaah yang dirahmati Allah, di muka surat 473, penulis mengatakan tajuk nokta yang ketujuh, solat qiyamul lail, keutamaannya. Penulis mengatakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya agar mengerjakan solat qiyamul lail, yakni solat malam, sebagaimana dalam firman-Nya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan daripada sebahagian malam itu gunakanlah untuk bertahajud bagi sebagai solat sunat bagimu. Semoga Tuhanmu akan membangkitkanmu pada kedudukan yang terpuji. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, di sini dapat kita lihat anjuran Allah Subhanahu Wa Taala menganjurkan hamba-hambanya untuk mendirikan solat qiyamul lail. Apabila kita katakan qiyamul lail atau solat tahajud, apa maksud qiyamul lail? Qiyam itu berdiri, qiyam itu menghidupkan, lail malam. Jadi maksudnya apabila seseorang itu solat qiyamul lail, solat tahajud, maksudnya dia menghidupkan malam tadi. Jadi di sini para jemaah yang dirahmati Allah, jadi solat itu selain daripada solat fardu, kita juga digalakkan dan disunatkan mendirikan solat sunat. Dan solat sunat seperti mana yang telah kita kupaskan sebelum ini, ada berbagai jenis solat sunat. Ada solat sunat rawatib, solat yang mengiringi solat fardu, qabliyatan, ba'diyatan. Ada solat sunat yang kita telah bincangkan minggu yang lalu, solat witir. Dan ada juga solat sunat yang dikerjakan pada waktu malam, qiyamul lail, solat tahajud.
Apakah jenis-jenis qiyamul lail, solat-solat malam yang boleh kita laksanakan? Akan kita kupaskan nanti insya-Allah. Baik, perintah ini meskipun bersifat khusus untuk Nabi SAW secara umum, namun seluruh umat Islam disyariatkan mencontohi perbuatan Nabi SAW untuk mendirikan solat qiyamul lail. Fadilat yang kedua, penulis mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawasanya orang-orang yang senantiasa beristiqamah mengerjakan solat malam merupakan orang yang berhak dan layak menerima kebaikan serta rahmatnya, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Yang bermaksud daripada surah Az-Zariyat ayat 15 hingga ayat 18, yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam kebun-kebun yang dikelilingi mata air. Mereka menerima segala pemberian Allah sebab dahulu sebelum itu mereka selalu berbuat kebaikan. Bahkan dahulu mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohonkan pengampunan di waktu pagi-pagi sebelum fajar. Jadi di sini para jemaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi gambaran mengenai orang-orang yang muttaqin, yakni mereka itu di waktu malamnya mereka rehat, mereka tidur, namun pada masa yang sama mereka juga memberikan masa untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertahajud, mengerjakan solat, sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala di sebahagian waktu malam. Baik, fadilat yang ketiga, penulis mengatakan mereka juga, yakni orang-orang yang senantiasa bersolat qiyamul lail, bersolat tahajud itu, mereka dipuji Allah Subhanahu Wa Taala dan dimasukkan dalam golongan hamba-hambanya yang berbakti. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pula dalam surah Furqan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyamah. Baik, dalam surah Al-Furqan ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan beberapa ciri-ciri ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih. Ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah antara sifat hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala? Mari kita lihat dalam ayat ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ayatnya mengenai hamba-hamba Allah, sifat-sifatnya ada beberapa dalam surah Furqan, namun dalam ayat yang kita bincangkan ini penulis mengambil antara lain. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna. Maksudnya, dan hamba-hamba Allah itu yang Maha Pengasih dan mereka itu berjalan di atas permukaan bumi ini dalam keadaan merendahkan diri. Ini nokta pertama. Baik, apakah sifat hamba-hamba Allah? Antara lain, mereka itu berjalan di atas permukaan bumi ini dalam keadaan hauna, yang berarti merendahkan diri. Mereka tidak sombong, tidak takabur. Para jemaah yang dirahmati Allah, di dalam masalah ini memang kita tidak nafikan kadang-kala ego kita tergugat, kadang-kala kita ibaratnya tercabar maruah kita ke, ego kita dan sebagainya. Namun harus kita lihat, seringkali kita perlu ingat bahawasanya kita ini adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa besar pangkat kita, betapa besar darajat kita, betapa kayanya diri kita, tetap kita ini fakir, tetap kita ini hamba Allah yang kerdil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak memiliki apa-apa, para jemaah yang dirahmati Allah. Jangan sampai kita mewarisi sifat iblis, kerana iblis itu sifatnya sombong dan bongkak serta takabur. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh iblis supaya sujud kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai menghormati Nabi Adam alaihissalam yang baru diciptakan, iblis aba wastakbar, ingkar dan takabur. Sifat iblis, iblis mengatakan,
khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku daripada api sedangkan kau ciptakan dia daripada tanah. Iblis merasa dirinya diciptakan daripada api, mempunyai kuasa besar, penguasa. Bagaimana dia hendak merendahkan diri kepada seseorang makhluk Allah SWT yang diciptakan oleh Allah Taala daripada tanah. Di sini para jemaah, kalau kita mempunyai sifat sedemikian, ketahuilah kita telah mewarisi sifat iblis. Kita kena kikis para jemaah, cuba berusaha. Jangan kita merasa megah diri dengan pangkat, darajat, harta yang kita miliki. Semua itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita sangkakan, sebagai contoh, aku ni orang berpangkat dan sebagainya, takkan nak duduk bersama-sama orang-orang yang rendah, takkan nak bersama-sama orang-orang kampung. Kita merasa kadang-kala megah kerana kita ini berwarga negara Singapura, megah dan bongkak dengan kononnya saudara-saudara kita daripada Malaysia ni, orang Malaysia, orang kampung. Tak boleh para jemaah. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang paling bertakwa adalah siapa dia? Yakni orang paling mulia di sisi Allah Taala adalah orang yang paling bertakwa. Jadi di sini jangan kita jangan kita merasa lalai dan merasa megah dengan apa juga yang kita miliki. Jadi sifat orang-orang beriman dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ibadu rahmanal ladzina yamshuna fil ardi hauna. Wa ibadur rahmanal ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu mereka yang berjalan di atas permukaan bumi dengan keadaan merendahkan diri. Itu pertama. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang jahil berbicara dengan mereka, mengajak bertengkar dengan mereka, mereka mengatakan kata-kata yang baik. Jadi ibadur rahman, orang hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang kita tak nafikan pada jemaah dalam menjalani kehidupan ini, terutama sekali zaman sekarang lah, kita lihat di sosial media dan sebagainya, dalam apa juga isu, dalam apa juga perkara, kadang-kadang banyak sangat pandangan, banyak sangat orang yang ingin menyuarakan pandangan mereka. Dan ada di antara mereka orang-orang yang berilmu, ada di antara mereka, maaf kata, orang yang tidak mengetahui. Orang tak mengetahui pun kadang-kala cakapnya lebih daripada orang yang mengetahui. Sifat-sifat orang-orang beriman dan orang-orang berilmu kadang-kala menghadapi orang-orang sedemikian, kita mengelakkan daripada pertengkaran, daripada berjidal. Tak nak berjidal lah, kerana mereka ini tidak mengetahui. Contoh para jemaah. Jadi sifat orang-orang beriman bukanlah berhadapan dengan orang-orang yang mengajak berjidal dan sebagainya, kita pun lawan juga, kita pun berjidal bagaikan tak berilmu gitu. Tidak. Sebab tu kalau kita lihat para jemaah, orang-orang berilmu, mereka jarang sekali ingin berjidal pada zaman sekarang ini di media sosial dan sebagainya, kerana mereka mengetahui kadang-kadang di antara mereka itu, di antara orang-orang dalam media sosial, tak memahami, tak mengetahui. Jadi Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran tadi, sifat mereka, idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang yang jahil, yang tak mengetahui, mengajak mereka bertengkar, mereka hanya mengatakan kata-kata yang aman, kata-kata yang baik. Ini contoh sifat orang-orang beriman. Dan pada masa yang sama dapat kita lihat Allah SWT menunjukkan contoh yang lain, ciri-ciri yang lain sifat hamba-hamba Allah yang beriman. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Dan mereka-mereka yang yabituna li rabbihim, bermalam, mereka yang menjalani waktu malam untuk Tuhannya, sujjadan wa qiyama, mereka itu sujud dan menghidupkan malam-malam. Ini contoh para jemaah. Jadi antara sifat orang beriman, di waktu malam itu mereka rehat, mereka tidur. Tetapi pada masa yang sama ada juga sebahagian waktu malam itu mereka budgetkan malam tadi, ketepikan sebahagian waktu malam. Untuk apa? Untuk Tuhan mereka. Sujjadan wa qiyamah. Sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sujud kepada Tuhan yang telah menciptakan mereka dan juga menghidupkan waktu malam. Di sini para jemaah yang dirahmati Allah, jadi penulis membawakan ayat ini daripada surah Al-Furqan untuk menunjukkan sebahagian ciri-ciri orang-orang beriman
Antara lain adalah mereka berjalan di atas permukaan bumi dalam keadaan tawaduk. Mereka itu tidak berbicara kecuali perkara-perkara yang baik, dan pada masa yang sama mereka itu mengetepikan sebahagian waktu malam untuk sujud kepada Tuhan mereka dan menghidupkan waktu malam. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, seberapa yang terdaya, kita cubalah usahakan perkara-perkara sebegini sebagai antara fadilat atau keutamaan untuk kita mendirikan solat malam. Jadi penulis membawakan ayat-ayat ini untuk menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala memang telah menunjukkan ciri-ciri hamba-hamba yang beriman, yakni antara lain adalah bukan hanya solat fardu, tetapi mereka juga mendirikan solat-solat sunat, insya-Allah. Keutamaan berikutnya, keimanan mereka diperakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat Sajadah, dalam surah Sajadah. Dalam surah Sajadah pula Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Jadi penulis membawakan beberapa ayat Quran untuk menunjukkan ciri-ciri hamba-hamba Allah yang menghidupkan waktu-waktu malam. Antara lain, innama yu'minuna bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujadan wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar percaya kepada ayat kami adalah mereka yang apabila diperingatkan tentang ayat-ayat itu, mereka segera tunduk sambil bersujud serta menyucikan dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala dan memuji Allah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka selalu merenggangkan ikatan pinggangnya dari tempat tidur, yakni tidak banyak tidur, kerana berdoa kepada Allah yang timbul kerana rasa takut serta mengharap. Juga mereka bersedekah daripada apa yang kami rezekikan kepada mereka. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tiada seorang pun yang mengetahui apa yang tersembunyi bagi mereka, iaitu berupa segala sesuatu yang menggembirakan pandangan. Itulah balasan amal perbuatan mereka. Surah Sajadah ayat 15 hingga 17. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, dalam surah Sajadah pula ayat 15 hingga 17, penulis membawakan ayat ini untuk menunjukkan kelebihan, keutamaan mendirikan solat qiyamul lail. Solat qiyamul lail mempunyai darajat yang berbeza dengan solat-solat sunat yang lain. Atas dasar demikian penulis membawakan perkara ini para jemaah, membawakan ayat-ayat ini. Kita lihat ayat dari surah Sajadah ini kerana ianya bukan hanya menunjukkan mengenai solat qiyamul lail, ada beberapa perkara yang lain yang boleh kita mengambil pengajaran. Mari kita lihat insya-Allah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan tadi. Jadi dalam surah Sajadah ini Allah Ta'ala menjelaskan, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujadan wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Yakni Allah SWT menjelaskan, sesungguhnya innama yu'minuna bi ayatina, sesungguhnya yang benar-benar beriman pada ayat-ayat kami. Okey. Di sini untuk mereka yang tidak beriman pada ayat-ayat Allah, tak perlu dengar. Yang mereka tidak ingin beriman kepada ayat-ayat Allah, tak perlu dengar. Hanya untuk mereka-mereka yang mengakui, yang ingin dikategorikan bersama golongan hamba-hamba Allah yang beriman kepada ayat-ayat Allah. Kalau kita rasa kita beriman kepada ayat-ayat Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Allah, mari kita lihat antara ciri yang Allah SWT sebutkan. Apakah cirinya? Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza, sekiranya, apakah sifatnya? Idza dzukiru biha kharru sujadan wasabbahu bihamdi rabbihim. Yakni orang-orang yang beriman pada ayat-ayat Allah apabila diingatkan kepada mereka, kharru sujada, mereka itu lantas pantas terus sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wasabbahu bihamdi rabbihim, serta mereka bertasbih dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Para jemaah yang dirahmati Allah, kadang-kala kita ini sebagai seorang yang beriman, kadang-kala kita buat silap, kadang-kala kita ditegur,
apakah pendirian kita, apakah sifat kita, apakah pegangan kita apabila kita ditegur. Katakanlah ada orang mengatakan bertakwalah kepada Allah, atau contoh dikatakan kepada kita supaya ingat mati. Kadang-kadang seseorang itu apabila dikatakan ingat mati, kita katakan sudahlah, kubur kau jaga, kubur aku jaga. Macam kita cakap takabur, ataupun kita diingatkan tak baik kau buat gini, busuk-busuk dia pun hamba Allah. Contohlah, apa juga peringatan yang diberikan kepada kita sebagai seorang beriman, hati kita kena bersih. Maksudnya mudah menerima pandangan, maksudnya mudah menerima peringatan, mudah menerima teguran. Apatah lagi kalau teguran itu bersifat teguran mengenai agama, teguran untuk ingatkan kita kepada kematian dan sebagainya. Sifat orang-orang beriman yang beriman kepada ayat-ayat Allah, apabila diingatkan kepada mereka, dalam ayat ini disebutkan 3 perkara. Pertama, kharru sujjada, mereka langsung kembali kepada Allah sujud, yakni merendahkan diri. Itu satu, kharru sujjada. Kedua, wasabbahu bihamdi rabbihim, lalu mereka itu sabbahu, bertasbih kepada Allah, bertasbih subhanallah, dan memuji kebesaran Allah. Jadi kita ini kadang-kadang tak dinafikan. Sebagai manusia, tak kiralah Pak Kiai ke, Tok Lebai ke, Ustaz ke, Pak Imam ke, siapa sekalipun, kadang-kadang memang lupa, kadang-kadang buat silap. Inilah manusia. Tetapi sifatnya apabila kita lupa, apabila kita buat silap, apabila kita diingatkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ingatkan akan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, itu akan mengetuk jiwa kita. Kita lalu sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu menyerah kita. Kita tak mau jadi seperti iblis. Iblis aba wastakbar. Dia itu takabur, engkar dan takabur. Apabila dicakap satu perkara lagi, dia lagi nak lawan. Kerana apa? Dia rasa dia megah diri. Dia buat dia daripada api, dia rasa hebat. Itu sifat iblis. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita sebagai orang-orang beriman, apabila diberi peringatan, apabila ditegur, kita kharru sujjada, kembali kepada Allah, merendahkan diri, kerana kita ini hamba Allah, kita ini milik Allah, kita tidak mempunyai apa-apa. Segala yang kita ada adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, dan bila-bila masa Allah Taala boleh mengambilnya semula. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara diri kita, memberi kita kekuatan iman. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Kharru sujjada. Dan kedua apa? Lalu kita bertasbih kepada Allah dan memuji kebesaran Allah. Jadi apa saja perkara, kita kembalikan kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, maha suci Allah. Ini contoh pada jemaah. Jadi sifat orang-orang beriman senantiasa kembali kepada Allah, memuji kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat kembali pada ayat ini daripada surah Sajdah. Kharru sujjadan wasabbahu bihamdi rabbihim wahum la yastakbirun. Dan ciri yang keempat, apa dia? Wahum la yastakbirun. Dan mereka tidak memiliki sifat takabur. Para jemaah yang dirahmati Allah, kadang-kala kita boleh mengalah, kadang-kala kita, sebagian orang para jemaah, kita lihat orang tu kadang-kala, ada sebagian orang boleh puasa, tak ada masalah. Ada sebagian orang boleh bersedekah, tak ada masalah. Tetapi ada sebagian orang, walaupun dia berpuasa, walaupun dia bersedekah, sifat takabur ini ada dalam diri dia. Para jemaah, seperti yang saya sebutkan tadi, sifat takabur adalah sifat iblis. Jangan kita mewarisi sifat iblis. Iblis aba wastakbar. Dia itu engkar dan takabur. Ini contoh para jemaah. Apabila disuruh sesuatu, iblis berjidal ataupun ingin berhujah di hadapan Tuhannya, mengatakan engkau ciptakan aku daripada api sedangkan kau ciptakan dia daripada tanah. Contoh. Jadi kalau kita mempunyai sifat demikian, kita mempunyai sifat iblis. Jadi dalam ayat ini, seseorang itu yang beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, apabila dia ditegur, kembalilah kepada Allah, kharru sujjada, lalu dia bertasbih kepada Allah dan memuji kebesaran Allah, dan wala yastakbirun, dan dia tidak bertakabur. Para jemaah yang dirahmati Allah, takabur ni masalahnya, walaupun kita lihat kecil, tetapi dia tu besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan ada sifat takabur.
Kita dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Tidak akan masuk syurga seseorang yang di dalam hatinya ada mithqala dzarratin minal kibr. Mithqala dzarratin. Apa maksud mithqala dzarratin? Kita pernah dengar tak ayat ataupun perkataan mithqala dzarratin? Dalam surah Al-Zalzalah, ingat tak ayat yang sering kali kita baca? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Mithqala dzarratin ni sekecil debu. Barang siapa yang membuat amalan sekecil debu sekalipun akan diperlihatkan. Barang siapa melakukan amal buruk walau sekecil debu sekalipun akan diperlihatkan. Ni mithqala dzarratin. Dalam hadis, barang siapa yang ada dalam hatinya mithqala dzarratin minal kibr, dalam hatinya mithqala dzarratin walaupun sekecil debu, kibr, takabur, la yadkhulul jannah, tak akan masuk syurga. Ini yang kita takut para jemaah. Jadi kita nak kikiskan daripada diri kita, daripada mempunyai sifat takabur, daripada mempunyai sifat bangga diri, besar diri, mempunyai sifat perkara-perkara sedemikian. Sebab kadang-kala seseorang itu apabila telah mempunyai pangkat yang besar, apabila telah mempunyai darajat, telah mempunyai gaji yang besar, kadang-kala dia lupa. Kadang-kala dia rasa dia tak boleh bersama-sama dengan orang-orang bawahan. Ini contohlah, dia kena duduk bersama VIP. Ini kalau kita ada kadang-kala sifat demikian. Contohlah kita berada di satu tempat majlis, kemudian orang datang, orang lain semua berdiri, tepuk tangan ke, kita datang, orang tak berdiri pula. Tak apa, Alhamdulillah. Kita ni siapa? Kita ni kan hanya insan yang kerdil. Kita hanyalah hamba Allah yang tidak mempunyai apa-apa. Jadi kita bersyukur Allah SWT pelihara diri kita daripada mempunyai sifat-sifat yang merasa megah diri. Jangan para jemaah yang dirahmati Allah SWT. Ini contoh para jemaah. Baik. Kembali kepada ayat kita. Jadi di sini Allah SWT menyebutkan ciri-ciri orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itu apabila diberi peringatan kharru sujada, terus sujud kepada Allah, lalu mereka itu bertasbih kepada Allah, memuji Allah, lalu la yastakbirun. Mereka juga tidak mempunyai sifat takabur. Kemudian penyambungan ayat tadi, Allah SWT berfirman, tatajafa junubuhum anil madaji', dan mereka itu selalu bukan hanya membesarkan punggungnya, badannya hanya untuk tidur. Mereka memisahkan tempat tidurnya tadi. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'ah. Lalu mereka berdoa kepada Allah khaufan wa tama'ah, dengan mempunyai dua cara, dua ciri. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan takut dan gairah, mengharapkan. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, dalam kita berdoa kepada Allah, dalam kita mengharap ihsan Allah Subhanahu Wa Taala, antara ciri-ciri seorang yang beriman apabila dia berdoa itu memang dia mempunyai sifat takut berhadapan, takut akan azab Allah Subhanahu Wa Taala, dan wa tama'ah, dan senantiasa berharap. Kita berharap kerana kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala maha luas rahmatnya. Kita senantiasa berharap kerana kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang. Jadi cantumkan dua ini, khauf wa raja', yakni kita takut dan berharap. Dalam ayat ini disebutkan khauf, takut akan azab Allah Subhanahu Wa Taala, wa tama'ah, pada masa yang sama kita tamak dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, tamak dengan ihsan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Kita memang perlu tamak dalam bab apa? Tamak dalam bab mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan pengampunan Allah. Tapi seringkali di dunia ini kita hanya tamak dengan wang ringgit yang kita tamak, harta yang kita tamak. Tetapi jarang kita tamak dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini perkara-perkara yang harus kita renungkan. Di mana kita boleh mempunyai sifat tamak. Tamak tu tak salah. Yang salahnya adalah kita silap tamak akan perkara. Tamak sebenarnya dibolehkan. Dalam ayat ini disebutkan orang-orang yang beriman itu mereka berdoa kepada Allah dalam keadaan khaufan wa tama'ah,
dalam keadaan takut dan tamak akan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berharap. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan ciri yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan daripada sebahagian hartanya yang Allah Taala kurniakan, mereka pun berinfak. Para jemaah yang dirahmati Allah, ada ni bab perkara yang lain pula, sifat orang-orang yang beriman. Maksudnya harta yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita bukan hanya kita belanjakan untuk diri kita saja, tidak, tetapi kita juga menginfakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Para jemaah yang dirahmati Allah, hadirin dan hadirat, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita mengetahui sedekah tu ada sedekah wajib, ada sedekah sunat. Yang wajib itu yang kita kita bayar zakat, katakan. Alhamdulillah. Yang sedekah-sedekah sunat yang kita belanjakan selain daripada zakat. Ingatlah, daripada apa yang Allah Taala kurniakan kepada kita rezeki, bukan semuanya itu milik kita. Kita jangan lupa bahagian-bahagian golongan orang-orang yang tertentu. Kadang-kala Allah Subhanahu Wa Taala nak memberikan rezeki kepada orang B, Allah Ta'ala boleh berikan langsung kepada dia, tetapi Allah Ta'ala berikan kepada dia melalui kita. Subhanallah, Allah Ta'ala memilih kita untuk menjadi jembatan, avenue untuk Allah Ta'ala berikan kepada orang tersebut. Jadi kita dapat rezeki itu, kita wa mimma razaqnahum yunfikun, dan daripada rezeki yang dikurniakan kepada mereka, mereka pun berinfak. Ni sebut perkataan infak. Di sini para jemaah, berinfaklah. Selain daripada menunaikan zakat yang wajib, setiap bulan yang kita dapat rezeki, kita berinfak. Belanjakan di sisi Allah, di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada kita nak bersedekah kepada pihak masjid, alhamdulillah. Bersedekah kepada pihak madrasah, silakan. Bersedekah kepada golongan orang-orang yang susah, silakan. Ini contoh para jemaah. Dan antara sedekah yang paling sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah sedekah yang kita sedekahkan kepada kaum kerabat kita. Kaum kerabat kita para jemaah, termasuklah katakan adik-beradik kita, kaum kerabat kita yang susah, kita boleh bersedekah, infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala rezeki yang kita ada. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, kita tidak boleh menjadi seseorang yang katakan hidup senang, tetapi bahkan adik-beradiknya sendiri ada yang susah. Tak boleh kita menjadi seorang yang hidup senang, tapi bahkan katakan ibu bapanya sendiri susah. Ada sebahagian anak para jemaah sangat mengira dengan ibu bapanya sendiri. Tak boleh. Ada sebahagian pula dah berada, alhamdulillah, Allah Ta'ala berikan dia kurniaan, alhamdulillah, tapi dia lupa ada di antara adik-beradiknya yang dalam keadaan sangat susah pun mereka tidak mau bantu. Ini contoh para jemaah. Saya tak nafikan, dalam kita membantu juga perlu berpada-pada, kita nak kena lihat, kita nak ajak orang supaya berusaha. Namun kita lihat kepada keadaan, maksudnya jangan kita rasa kita hidup senang, kesenangan itu hanya untuk diri kita saja. Ingatlah Allah Ta'ala berfirman, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan di antara rezeki yang dikurniakan kepada mereka, mereka itu berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam ayat ini, penulis membawakan ayat ini untuk tunjukkan fadilat dan ganjaran antara lain orang-orang yang di waktu malam menghabiskan malamnya bukan hanya tidur, tetapi juga sebagian malam itu diketepikan untuk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, perbincangan kita mengenai fadilat dan ganjaran qiyamul lail. Jadi kerana perkataan qiyamul lail ni, atau seringkali kita berqiyamul lail kadang-kala hanya pada bulan Ramadan. Qiyamul lail bukan hanya pada bulan Ramadan. Akan kita kupaskan nanti bila-bila waktu yang baik untuk kita berqiyamul lail. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, nokta atau keutamaan yang seterusnya, penulis mengatakan di muka surat 474, mereka yang mengamalkan solat qiyamul lail, pasti Allah mengistimewakan bagi mereka berbanding orang-orang yang tidak melakukannya. Orang-orang yang solat qiyamul lail ada perbezaan dibandingkan dengan orang-orang yang tidak solat qiyamul lail. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman pula dalam surah Az-Zumar ayat ke-9, penulis mengatakan, amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih
Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Yang bermaksud, adakah orang-orang yang berbakti, mendekatkan diri kepada Allah di waktu malam, bersujud serta berdiri dan takut pada siksa akhirat dan mengharap rahmat Tuhannya itu akan sama dengan yang tidak berbuat demikian? Allah Ta'ala mengatakan, adakah sama mereka-mereka yang di waktu malam takut kepada Allah, mengharapkan rahmat Allah, takut akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdiri, mendekatkan diri kepada Allah? Adakah sama mereka-mereka ini dengan orang-orang yang lalai? Tak sama. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tak mengetahui? Pasti jawapannya tak sama. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Allah Ta'ala tahu, tetapi Allah Ta'ala ingin memberitahu itu dengan cara nak membuka minda kita untuk kita berfikir, adakah sama orang yang buat demikian dengan tak buat demikian? Tak sama. Para jemaah yang dirahmati Allah, saya nak bertanya berdasarkan ayat ini, adakah sama orang-orang yang di waktu malam selepas solat Isyak lalu mungkin dia mengaji Al-Quran, mungkin beliau itu bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah, ataupun solat-solat sunat, dan di waktu malam kalau dapat usaha untuk bangun malam solat sunat, adakah sama mereka-mereka ini dengan katakan selepas solat Isyak dia itu langsung katakan duduk di bawah kedai kopi, duduk santai-santai, ataupun habiskan masa dengan main game, ataupun habiskan masa hanya dengan menonton movie, ataupun habiskan masa dengan bermain dengan handphone atau sebagainya? Sama ke tidak? Tak sama. Kita tahu kita penuh dengan kelemahan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita kekuatan zahir dan batin untuk kita mengubah diri kita. Berbicara dalam perkara ini, kita renungkan diri kita. Memang kita pun tak orang tak kita pun kadang-kadang lalai. Hanya lalai dengan perkara-perkara sedemikian. Para jemaah yang dirahmati Allah, jangan sampai kita lalai. Kerana kelalaian ini yang membuat kita kadang-kadang lupa akan kehidupan ini. Kita rasa dunia ini hidup hanya untuk bersuka-suka, sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ciptakan kita untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adakah sama orang yang mendekatkan diri kepada Allah, bertahajud, berzikir di waktu malam dengan orang-orang yang lain? Kalau kita renungkan, ramai mungkin orang-orang yang agak lalai. Jadi semoga kita dapat bermujahadah, usahakan supaya kita tidak lalai seperti mereka-mereka yang lalai. Dan semoga Allah SWT memberi taufik dan hidayah kepada kita dan mereka-mereka semua untuk kembali kepada Allah, untuk manfaatkan masa dengan sebaik-baiknya. Ini adalah antara keutamaan-keutamaan yang penulis membawakan ayat-ayat ini untuk menunjukkan keutamaan solat qiyamul lail. Maksudnya menghidupkan malam dengan amal kebajikan, amalan-amalan soleh. Baik, penulis mengatakan, meneruskan perbincangan di muka surat 475. Demikianlah beberapa ayat-ayat yang termaktub dalam Al-Quran yang menegaskan beberapa keistimewaannya, keutamaan mengerjakan solat malam. Berikut ini beberapa keterangan keutamaan solat malam pula daripada hadis Nabi SAW. Tadi yang kita bicarakan itu, para jemaah yang dirahmati Allah, adalah ayat-ayat untuk menunjukkan keutamaan solat malam daripada Al-Quran. Apakah pula antara keutamaan-keutamaan solat malam daripada hadis-hadis Nabi SAW? Baik, daripada Abdullah bin Salam, beliau mengatakan, awwalu ma qadima Rasulullah SAW Madinah in jafalan nasu ilaihi. Antara perkara pertama Rasulullah SAW datang ke Madinah, kaum muslimin datang berpusu-pusu mengurumi Rasulullah SAW. Fakuntu mimman ja'ahu, dan aku antara mereka-mereka yang mendatangi Nabi SAW. Falamma ta'ammaltu wajhahu wastabantuhu araftu anna wajhahu laisa biwajhin kadzab. Dan apabila aku melihat wajah Nabi SAW,
Aku tahu bahawasanya Nabi SAW bukan seorang yang penipu, bukan seorang yang pembohong. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, beliau mengatakan, beliau mengatakan, fakana awwalu ma sami'tu min kalamihi an qala, lalu pertama sekali antara perkara yang Nabi SAW beliau mendengar daripada Nabi mengatakan. Apakah Nabi sebutkan? Ayuhan nasu afshus salam wa at'imu ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasi niyam tadkhulul jannata bis salam. Baik. Hadis yang masyhur. Antara perkara pertama yang beliau ini dengar daripada Nabi SAW ketika Nabi datang ke Madinah adalah Nabi SAW menyeru kepada manusia. Nabi mengatakan, ayuhan nas, wahai manusia. Dan apabila Nabi SAW sebutkan wahai manusia itu, kita tak ada bersama Nabi SAW dan para sahabat. Tapi Alhamdulillah kita mendapat hadis ini daripada sahabat-sahabat yang menghadiri waktu itu dan mendengar kata-kata Nabi SAW. Apakah Nabi sebutkan? Kita lihat 4 atau 5 ciri ini. Untuk kita masuki syurga. Nak masuk syurga tak? Siapa nak masuk syurga? Siapa tak nak masuk syurga? Siapa nak masuk syurga cakap saya nak. Malaikat aminkan insya-Allah. Baik. Tetapi kalau sekiranya kita nak masuk syurga, antara perkara yang kita dapat lihat Nabi SAW menyeru, ayuhan nas, wahai manusia. Ada beberapa perkara kita lihat ya. Afshus salam. Pertama sekali, sebarkanlah salam. Afshus salam wa at'imu ta'am. Berilah makan. Wasilul arham. Pereratkanlah tali silaturahmi. Jangan putuskan. Wasilul arham. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Dan solatlah malam ketika manusia sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Nescaya kalian akan masuk syurga dalam keadaan penuh keamanan, dalam keadaan salam sejahtera. Baik. Kita lihat hadis ini. Baik. Hadis kita hari ini berbincang mengenai solat malam. Tetapi ada banyak ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang banyak. Atas dasar demikian kita mengupas hadis-hadis ini, mengupas tentang hadis-hadis dan ayat-ayat tadi. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan ciri-ciri atau antara lain bagaimana untuk kita dapat masuk syurga. Selain daripada, maksudnya selain daripada kita beriman kepada rukun iman dan juga mengerjakan perkara-perkara kewajipan kita dalam rukun Islam, ada perkara-perkara yang lain untuk golongan-golongan tertentu dapat masuk syurga. Nak tak kita, Rasulullah SAW berikan mutiara, berikan kunci untuk dapat masuk syurga. Ayuhan nas, wahai manusia dan wahai para jemaah sekalian, dengar ini dan kita cuba ikut seberapa yang termampu. Pertama, afshus salam. Sebarkanlah salam. Para jemaah, sebarkanlah salam. Apa maksud sebarkan salam? Sebarkan salam sejahtera. Antara lain, para jemaah yang dirahmati Allah, kita ini orang-orang beriman, senantiasa sebarkan salam. Assalamualaikum. Jumpa kawan, Assalamualaikum. Masuk rumah sendiri sekalipun, Assalamualaikum. Bangun pagi, kejutkan suami, Assalamualaikum bang. Ini contoh. Jumpa kawan di mana-mana, Assalamualaikum. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain, kita disuruh kita sebarkan salam dan kita beri salam kepada orang yang kita kenal dan orang yang tak kita kenal. Sebab itu kalau kita lihat antara amalan-amalan orang-orang salafus soleh, mereka-mereka yang beriman, kat mana-mana Assalamualaikum. Kalau kita pergi Mekah, jalan Assalamualaikum. Contoh. Jadi, sebarkan salam para jemaah. Dalam kita sebarkan salam pula, kita lihat para jemaah yang dirahmati Allah, kita sebarkan antara lain kita sebutkan Assalamualaikum. Maksudnya, salam sejahtera ke atas kamu. Dan apabila kita dengar
orang beri salam kepada kita, nescaya jawablah dengan sempurna. Wa'alaikumussalam. Salam sejahtera juga ke atas kamu. Ini contoh. Kita jangan beri salam atau jawab salam dengan cara salam orang Melayu lah ya. Salam orang Melayu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikum tu siapa? Jadi mungkin kita dulu tak faham ke, tak biasa ke, sekarang kita perhalusi balik. Jadi kalau kita beri salam, Assalamualaikum, salam sejahtera ke atas kamu. Waalaikumsalam, salam sejahtera ke atas kalian juga. Ini contoh. Jadi kita sebarkanlah salam. Para jemaah yang dirahmati Allah, sekarang ini musim pandemik, tak dapat kita keluar. Kalau bukan musim pandemik, bukan musim wabak tu, kita masuk masjid, selepas solat tahiyatul masjid, beri salam kepada teman-teman kita. Kita hari ini kalau kita jumpa, kita pergi pasar, jumpa kawan, kita beri salam, Assalamualaikum. Kita beri salam kepada teman kita. Jangan cakap setakat good morning, good afternoon dan sebagainya. Nak cakap good morning bukan kata haram lah ya, tetapi maksudnya kita beri salam kepada, kita sebarkan salam, salam sejahtera. Baik, jadi ciri untuk dapat masuk syurga antara lain afsyus salam, beri salam, sebarkan salam. Wa at'imu ta'am, dan berilah makan. Para jemaah yang dirahmati Allah, orang-orang yang memahami hadis-hadis sebegini, orang-orang yang tamak dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, tamak akan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tamak tu maksudnya sangat gairah dan sangat inginkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara ciri-cirinya, mereka itu tak kedekut, mereka tak lokek, terutama sekali pasal makan. Sebab tu kalau pasal makan tu, orang datang rumah kita, makanlah. Apa juga kalau kita ada makan, kita nak kongsi bersama makan. Makan tu kita tak lokek. Apatah lagi kalau kita tahu di sana ada orang-orang yang susah, orang yang tak ada makanan, kita beri makan. Ini contoh pada jemaah yang dirahmati Allah. Kita beri makan pada jemaah. Sebab tu dalam Islam katakan bahkan ada anjuran untuk kita masak lebih supaya kita dapat beri makan kepada jiran tetangga, terutama sekali mereka yang susah. Kalau hari ini contoh katakan kita nampak golongan yang susah, tak salah untuk kita beri makan, kita berikan mereka makan, kita masak ke, kita bungkus, beli bungkusan, kita berikan kepada mereka. Atau kita ada duit ada duit kelebihan, kita sponsor makanan kepada golongan fakir miskin yang berada di luar negara, di Indonesia, di Kemboja, di mana sekalipun. Kita beri makan maksudnya pada jemaah. Kita tak lokek dalam masalah memberi makan. Cuma dalam kita memberi makan pun kita kena berhati-hati. Maksudnya kita beri makan, kita cari makanan yang baik-baik untuk kita berikan. Jangan kita beri makanan yang kita pun dah tak nak, maksudnya lah. Ataupun dalam kita memberi makan tu, kita dah beli, kita bungkus. Katakan hari ini aku nak kasih 10 orang makan. Kita beli bungkus, seorang satu kita kasih. Alhamdulillah. Cuma satu saja. Kita dah kasih orang-orang tu, jangan sampai kita ambil gambar setakat nak tunjukkan orang. Nak tunjukkan kat social media, hari ini aku pergi, tadi aku pergi Pasar Gilang, tempat tangga tu nampak orang susah, lalu nampak orang susah, kesian, aku pun pergi belilah nasi bungkus, aku pun kasih dia. Tak perlu nak beritahu orang. Apa yang kita buat? Kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Beri makan. Jadi dua ciri ni. Pertama, afsyus salam wa at'imu ta'am, dan berilah makan. Sebarkan salam dan beri makan. Dan yang ketiga, wasilul arham. Wasilul arham tu bermaksud adalah untuk penulis katakan menjalinkan tali silaturahmi, mempereratkan tali silaturahmi. Para jemaah yang dirahmati Allah, saya nak tanya, apa hukum memutuskan tali silaturahmi? Memutuskan tali silaturahmi boleh sampai tidak mencium bau syurga. Maksudnya kita nak sengaja orang bertelaga, orang bergaduh, orang berputus. Kita suka tengok orang bertelagak, bergaduh. Ini ciri-ciri iblis. Iblis gunakan kita sebagai ejen, wakil dia. Kalau orang yang suka putuskan tali silaturahmi tak cium bau syurga, nescaya orang yang suka pereratkan tali silaturahmi, maka nescaya dia itu boleh mendapat syurga. Antara ganjaran fadilat pahala yang besar. Dan dari sini Rasulullah mengatakan wasilul arham, pereratkanlah tali silaturahmi. Para jemaah yang dirahmati Allah,
Dan pereratkan tali silaturahmi, kita lihat antara perkara yang atau cara yang boleh kita lakukan, ada disebutkan dalam riwayat yang lain, bukanlah setakat disebutkan pereratkan tali silaturahmi itu kita menziarahi orang yang baik dengan kita. Orang dah baik dengan kita, alhamdulillah. Tetapi ketahuilah, pereratkan tali silaturahmi itu kita berbaik dengan orang yang nak memutuskan hubungan dengan kita. Contoh, ketika bukan musim wabak, kalau ketika hari raya tu, orang yang nak putuskan tali silaturahmi itulah orang yang kita ziarah. Orang yang nak benci kita itulah orang yang kita berbuat baik. Di sini para jemaah berbeza. Jadi ini nak kena mujahadah lah perasaan. Marah tu kadang-kadang sudahlah, asyik aku saja buat baik. Ni bahasa siapa? Asyik aku saja buat baik. Kita ni orang-orang beriman. Kita nak pahala di sisi Allah Ta'ala tak? Allah Ta'ala nak kasih kita pahala. Apa kita tak nak? Adakah kita sebutkan? Contohlah kalau dari segi wang ringgit, asyik aku je dapat naik gaji, asyik aku dapat sedekah, asyik aku saja diberi harta. Ada tak kita sebut demikian? Tidak kan? Tapi Allah Ta'ala pilih kita. Asyik kita saja Allah Ta'ala kasih pahala. Alhamdulillah. Maka atas dasar demikian para jemaah, kadang-kadang kita diberi ujian di mana asyik aku saja nak kena buat baik, asyik aku saja nak kena minta maaf, asyik aku saja yang usaha sedangkan dia tak usaha. Kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita berbuat baik, pereratkan tali silaturahmi kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ciri yang ketiga, Rasulullah mengatakan, ayuhan nas, wahai manusia, afshus salam. Pertama, sebarkanlah salam. Wa atimut ta'am, maka berilah makan. Wasilu arham. Yang ketiga, pereratkan tali silaturahmi. Yang keempat, wasallu bil laili wan nasu niyam. Dan solatlah di waktu malam sedangkan manusia semua sedang niam, sedang tidur. Ciri yang keempat untuk masuk syurga, selain daripada kita sebarkan salam, selain daripada kita beri makan, selain daripada kita pereratkan tali silaturahmi, wasallu bil laili wan nasu niyam, solatlah malam, solatlah kalian sedangkan manusia semua sedang niam, semua sedang tidur. Ini antara ciri-ciri orang-orang yang apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan tadi. Barang siapa ada 4 ciri ini, tadkhulul jannata bisalam, masuklah kalian ke dalam syurga dalam penuh kesejahteraan. Contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Dan penulis membawakan hadis ini kerana untuk menunjukkan ganjaran, untuk menunjukkan fadilat, keutamaan orang-orang yang solat malam. Jadi kalau kita muhasabah, kita renungkan, kita ini dalam kategori mana ya? Pertama, 4 ciri ini, kita ini orang yang suka sebarkan salam ke tidak? Kita ini orang yang suka beri makan ke tidak? Kita ini orang yang suka pereratkan tali silaturahmi ke tidak? Dan yang keempat, kita ini orang yang solat malam ke tidak? Daripada 4 ini, kita lihat berapa persen kita ini. Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, orang yang buat 4 perkara tadi, tadkhulul jannata bisalam, masuklah kalian ke dalam syurga dan dengan penuh kesejahteraan. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, fadilat yang kedua daripada hadis, fadilat solat malam selain daripada ayat Quran tadi, ini daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua pula, Salman Al-Farisi berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bu salihin. Hendaklah kalian itu solat malam kerana dia merupakan kebiasaan orang-orang yang soleh. Kebiasaan orang-orang yang soleh. Apa kebiasaan orang yang soleh? Dia itu solat malam. Alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bu salihin qablakum. Itu ianya itu sifat orang yang soleh sebelum kalian. Wa maqrabatun lakum ila rabbikum, dan ianya itu akan dapat mendekatkan kalian kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kepada Tuhan kalian. Wa mukaffiratun lisayiat, dan dianya itu juga dapat mengampunkan dosa-dosa, kesilapan-kesilapan. Wa manhatun anil itham wa madhuradatun lidda'i anil jasad.
Okey, baik. Rasulullah mengatakan, kerjakanlah solat malam sebab ia merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian di zaman dahulu. Ianya juga merupakan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, penebus dosa segala kejahatan, pencegah daripada berbuat dosa dan sebagai penangkal penyakit pada tubuh. Baik. Para jemaah yang dirahmati Allah. Kita lihat Rasulullah SAW dalam hadis ini menyebutkan menggalakkan kita solat malam kerana solat malam itu mempunyai beberapa kebaikan. Antara kebaikan solat malam adalah dia itu amalan orang-orang yang soleh sebelum kalian. Apakah amalan orang-orang soleh sebelum kita ni? Pasal kita nak tengok amalan-amalan soleh orang-orang kita sekarang ini disibukkan dengan perkara-perkara yang kurang bermanfaat, disibukkan dengan keduniaan, disibukkan dengan sosial media. Orang soleh pun tenggelam dengan perkara-perkara sedemikian. Kita nak tengok orang-orang soleh sebelum kita. Waktu malam disibukkan dengan solat malam, disibukkan dengan ibadah. Ini contoh para jemaah. Baik, malam tu bagaimana? Kita akan kupaskan nanti pada pertemuan akan datang. Malam tu bermula daripada maghrib sampai subuh akan kita kupaskan. Jadi waktu malam itu kita sifat orang-orang yang soleh itu, antara amalan orang-orang soleh sebelum kita adalah solat malam. Maka nescaya Nabi SAW menggalakkan kita solat malam kerana solat malam itu merupakan amalan orang-orang yang soleh sebelum kita. Fa'innahu da'bu solihin qablakum, amalan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita. Baik, selain daripada itu juga, solat malam itu dia merupakan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita nak mendekatkan diri kepada Allah, memang tak menafikan kita kerjakan suruhan Allah. Tetapi beza, solat di waktu siang, solat fardu memang wajib, dengan solat di waktu malam sedang manusia sedang tidur. Ada perbezaannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia juga merupakan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, penebus segala kejahatan-kejahatan. Kadang-kadang kita buat jahat, asyik buat jahat. Kenapa kita asyik buat maksiat? Kita kurang ibadah. Kita buat ibadah, berbagai ibadah. Cuba satu lagi cara, kita solat malam. Kerana solat malam juga dapat memelihara diri kita daripada membuat kejahatan, pencegah daripada membuat dosa. Nabi SAW mengatakan, wa manhatun 'anil itsm, pencegah membuat dosa. Kita kadang-kadang dah usaha, nak usaha, tetapi kita ni seringkali buat dosa. Nak ubatnya, cuba solat malam. Cuba katakan pada jemaah, seseorang itulah ya, dia dapat ada sakit tertentu, kemudian ada orang katakan kau nak ubah penyakit ini, mudah. Apa kata waktu pagi, apabila bangun tidur, cuba minum air lemon. Nescaya engkau dapat kesihatan. Sebagian orang amalkan, bangun tidur, minum air lemon. Atau ada sebagian orang katakan, engkau begini, apa kata engkau buat stretching sebelum tidur, ataupun engkau jalan dalam keadaan kaki berjinjit. Kita amalkan. Kenapa kita amalkan? Pasal kita percaya dengan apa dia katakan dan kita nak kebaikan, kesihatan tubuh badan kita. Pasal kita buat. Kalau engkau nak nak tambah rezeki, apa kata engkau buat bisnes trading ke, bisnes tempat Carousel ke, Amazon, semua nak. Pasal nak kekayaan. Ini Rasulullah SAW berikan. Nak cegah diri daripada buat maksiat, apa dia? Solat malam. Kadang-kadang kita usaha untuk stop diri kita daripada membuat maksiat, tetapi still continue buat maksiat. Nak cuba, sama ada nak berhenti merokok, sama ada nak berhenti berjudi, sama ada nak berhenti dadah atau sebagainya. Apa kata? Usahakan dengan solat malam. Rasulullah menjamin ianya akan memelihara diri kita daripada membuat dosa dan membuat kesilapan-kesilapan tadi. Baik. Solat malam tadi merupakan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, penebus segala kejahatan-kejahatan, pencegah daripada membuat dosa dan sebagai disebutkan di sini penangkal penyakit pada tubuh. Tetapi bukan penangkal, maksudnya sebagai satu cara untuk beri kesihatan tubuh. Para jemaah yang dirahmati Allah, maka dari itu orang-orang yang asyik lemah dan sebagainya, apa kata? Usahakan untuk solat malam. Jadi kita kadang-kadang dalam kehidupan ini, kita dah usaha, berbagai-bagai cara usaha kita dah buat. Usaha ini, usaha itu, doktor ni cakap ini, orang ini cakap begitu, kita buat. Tetapi kita jarang nak ambil cara
ataupun kaedah yang Islam berikan. Solat malam, nescaya banyak masalah-masalah kita terhurai. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Baiklah, ini antara hadis-hadis Nabi SAW. Ada banyak hadis-hadis yang lain dan juga akan kita kupaskan nanti pada pertemuan kita yang lain. Apabila kita katakan tentang solat malam, fadilat dan ganjarannya, bagaimana tata cara solat malam? Bagaimana untuk kita mendirikan solat malam? Ini contoh pada jemaah yang dirahmati Allah. Kita akan kupas nanti insya-Allah bagaimana tata cara mendirikan solat malam dan waktu-waktunya dan sebagainya akan kita kupaskan pada pertemuan akan datang. Untuk hari ini kita bincangkan mengenai ganjaran, keutamaan solat malam. Jadi kita sedang bincangkan daripada kitab Fiqhus Sunnah dan kita berhenti di muka surat 476. Kita akan sambung perbincangan kita mengenai solat qiyamul lail. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah, perbincangan kita pada hari ini. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum saya menutup majlis, saya beri peluang seperti biasa. Sekiranya di antara kita ada soalan atau perkara ingin kita bincangkan, boleh kita kupaskan bersama insya-Allah. Silakan para jemaah yang dirahmati Allah, pada siapa ada soalan, mari kita bincang bersama sebelum kita menutup majlis kita ini. Baik. Berdasarkan syukran ya Ustaz Muhammad Azim. Ustaz Muhammad Azim tak nak masuk online. Kalau Ustaz nak masuk online, boleh kita bersama-sama di online. Tadi Ustaz ada keluarkan soalan. Baik. Soalan daripada Puan Zana Hasan. Assalamualaikum Ustaz, jam berapa boleh mula solat qiyamul lail? Para jemaah yang dirahmati Allah, jam berapa boleh kita mula solat qiyamul lail? Minggu depan kita akan kupaskan apabila kita katakan solat malam tadi para jemaah, bila mulanya malam? Malam bermula dengan terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari yakni masuk waktu maghrib. Masuknya waktu maghrib berarti bermulanya malam. Sebab tu hari Khamis masuk maghrib kita katakan malam Jumaat. Apabila besok hari raya selepas masuk maghrib dah dapat dilakukan takbir, dah malam raya. Jadi malam tu bermula dengan waktu maghrib. Waktu maghrib dah kira sebagai waktu malam. Apabila kita katakan solat malam itu, nescaya selepas waktu maghrib kita tunaikan solat maghrib tu dah solat pada waktu malam. Tapi ni solat fardu. Kemudian solat sunat selepas maghrib. Kemudian solat isyak. Solat tahajud, yang dikatakan tahajud itu bermula dengan solat selepas solat fardu isyak. Selepas solat isyak, itulah solat-solat sunat selepas isyak, itu dikatakan solat tahajud. Akan kita kupaskan nanti antara lain bila waktu yang afdal, 1/3 malam yang terakhir, bilakah 1/3 malam yang terakhir dan bilakah masa yang terbaik solat malam, akan kita bincangkan pada pertemuan akan datang insya-Allah. Jadi waktu solat tahajud yang terbaik akan kita kupaskan pada pertemuan akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, soalan berikutnya. Apakah amalan untuk mengelakkan sifat takabur? Dan ada tak doa-doa khusus untuk menjauhkan sifat takabur dan iri hati serta sifat dengki? Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, kita mengetahui kalaulah antara perkara yang boleh kita lakukan untuk elakkan sifat takabur tu, secara umumlah para jemaah, kita mengetahui kita ini milik Allah. Inna lillahi. Kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kepada Allah juga kita akan kembali. Segala apa yang kita miliki bukan milik kita, adalah milik Allah SWT. Kalau Allah Ta'ala tidak berikan kepada kita, kita tak dapat. Kita kaya hari ini, kita pandai hari ini, kita berpangkat hari ini, adalah pemberian Allah. Dan bila-bila masa Allah boleh tarik balik. Kita takut. Dan selain daripada itu, kita juga tahu dan akur sifat takabur itu adalah sifat iblis. Barang siapa suka megah diri, barang siapa suka bangga diri, barang siapa suka sifat takabur sedemikian, dia mewarisi sifat iblis. Kerana iblis memiliki sifat takabur yang menyebabkan iblis dilaknat dan dicampakkan ke dalam api neraka atau disuruh keluar daripada syurga. Kerana apa? Iblis merasakan dirinya besar, megah. Iblis merasakan seperti mana saya sebutkan tadi ayat Al-Quran, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku daripada api sedangkan engkau ciptakan daripada tanah. Takaburnya iblis. Jadi kalau kita suka mewarisi bersama-sama iblis, mewarisi sifat iblis, sifat takabur.
Ini contoh para jemaah. Dan antara lain kita juga akur, kita tahu seperti yang saya sebutkan, la yadkhulul jannah, tak akan masuk syurga man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr, di mana barang siapa yang ada dalam hatinya, jiwanya, mithqala dzarratin, sekecil debu sifat takabur, tak masuk syurga. Jadi atas dasar demikian kita kena sentiasa rendah diri. Kita akur, kita ini tak memiliki apa-apa, semua pemberian Allah. Kita kenang perkara-perkara sedemikian. Dan pada masa yang sama, kita lihat kebaikan orang. Jangan sampai kita lupa kebaikan orang. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Baik. Para jemaah yang dirahmati Allah, silakan soalan yang berikutnya. Jika istiqamah solat tahajud 2 rakaat saja, boleh tak? Soalannya, boleh tak kita istiqamah solat tahajud setakat 2 rakaat? Kalau jawapan saya untuk konteks Singapura dah bagus sangatlah. Kalau Alhamdulillah, kalau kita dapat tahajud setiap malam, walau setakat 2 rakaat pada waktu yang terbaik, katakan sama ada pukul 2 pagi atau 3 pagi, ataupun kita dapat bangun sebelum subuh, pukul 5 pagi kita dapat tunaikan setakat 2 rakaat, dah baik sangat. Walaupun setakat 2 rakaat tetapi kita dapat istiqamah, itu adalah sangat baik. Tetapi memandangkan kalau kita dapat bangun, kita dapat 4 rakaat atau sebagainya, adalah lebih baik daripada itu. Bahkan apa yang harus saya ingin katakan, kita dapat qiyamul lail, nanti kita akan bincangkan pada temuan akan datang. Masa yang terbaik, tata cara yang terbaik. Mungkin secara ringkas, setakat 2 rakaat tetapi berkualiti. Lebih baik daripada kita buat 20 rakaat tapi tak kualiti. Ringkas para jemaah, kita pada bulan Ramadan, kita solat tarawih, itu solat qiyamul lail sebenarnya. Kita solat sunat selepas isyak, itu qiyamul lail. Tetapi qiyamul lail kita pada Ramadan itu, ada di antara kita buat 20 rakaat. Tetapi tak khusyuk, kelang kabut. Dibandingkan kalau kita buat 2 rakaat atau 4 rakaat, yang khusyuk, penuh penghayatan, menitiskan air mata. Kita buat 2 atau 4 rakaat itu lebih baik daripada kita buat 20 rakaat. Jadi kualitinya lebih mustahak para jemaah. Jadi kalau kita dapat 2 rakaat yang sangat berkualiti, itu adalah sangat baik. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan yang lain para jemaah? Adakah dikira sebar salam jika kita hantar mesej hanya salam saja, bukan Assalamualaikum? Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, kalau yang terbaik kalau kita dapat beri salam Assalamualaikum, tak dinafikan. Tetapi kadang-kala di dalam zaman moden ni, kita nak beri salam maksudnya Assalamualaikum, tetapi nak tulis panjang, kita short form, kita tulis setakat salam. Salam, salam Ustaz. Jadi yang orang yang terima tu Waalaikumsalam. Diperbolehkan. Dalam nokta ini saya ingin sebut, kadang-kadang kita dapat message ya, orang katakan, oh Dr. Zakir Naik katakan tak boleh kita sebutkan A'_KUM, akum example. Tak boleh teruskan salam saja, kena tulis assalam. Ataupun orang katakan tak boleh tulis nama MOHD atau MD, sebab kalau kita nama nama beliau Muhammad Nur katakan, kita tulis MOHD NUR, Mohd Nur. Itu apa? Kadang-kadang kita dengar atau dapat artikel-artikel sedemikian. Ketahuilah para jemaah, artikel-artikel sedemikian tak benar. Sebenarnya apa yang kita tulis MOHD atau AKUM atau salam saja, ini adalah short form, diperbolehkan, tak haram dan tak berdosa. Kerana ini dalam penulisan. Ketika saya dalam kuliah dulu pun, ketika nak tulis cepat, kita tulis Rasulullah SAW telah berkata Rasulullah. Saya tulis sallallahu alaihi wasallam, tak tulis sallallahu alaihi wasallam, tulis short saja. Telah berkata Rasulullah short. Apa tu short? Saya tahulah tu short form. Short tu maksud saya sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tulis artikel telah bersabda Nabi SAW, SAW. Orang kalau nak pertikaikan, apa ni SAW? Mana boleh SAW? SAW tu gergaji atau SAW tu nampak. Kita berbicara, ini yang saya katakan tadi, beza orang yang faham dengan orang tak faham. Orang yang tak faham tak akan memahami perkara-perkara sedemikian yang diperbolehkan dalam Islam. Jadi kita tulis nama beliau MOHD. Bukan saya katakan Mohd. Itu namanya MOHD atau MD stands for Muhammad.
Ini short form saja. Pronounce lah betul-betul. Kita tulis short form, diperbolehkan. Nama beliau Fatimah binti Ali. Fatimah binti Ali. Tak ada kita sebut Fatimah betul Ali. Tak. Jadi ini tulisan diperbolehkan. Jadi untuk menulis apa jua, walaupun kita tulis A'_KUM ataupun kita tulis salam, semua diperbolehkan. Kita tulis B saja untuk bin, BT untuk binti, Muhammad MOHD, semua diperbolehkan. Tak ada haramnya dalam perkara ini kerana ini adalah penulisan untuk short form. Ketika kita baca, nescaya kita baca dengan penuh. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan yang lain? Baiklah, kalau tak ada apa-apa, ada Ustaz soalan lain? Kalau tak ada apa-apa, memenangkan masa, sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri, wallahu a'lam bishawab. Kita akan sambung perbincangan kita pada pertemuan akan datang. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri, aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.